صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 7, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan segala kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan jawapan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iman. Selepas Jibril alaihissalam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, beritahu akan aku daripada iman." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikatnya, malaikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kitab-kitab Allah ni dipanggil kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menurunkan kitab atas setengah-setengah daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengandungi perkara yang sebenar, perkara yang hak, perkara yang betul, dan perkara yang sebenar. Hak kitab yang diturunkan oleh Allah, Al-Kutubus Samawiyah dipanggil, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit, yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kitab ni kalamullah. Dalam kitab yang terkandung dalam kitab ada perkara yang hak, perkara yang sebenar dalam kitab, termasuk kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Cuma kitab yang diturunkan kepada rasul yang terdahulu, hukum hakamnya telah dinasahkan selepas daripada turun Nabi, selepas daripada lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tetapi dalam kitab-kitab, contohnya kitab Taurat, kitab Injil, itu adalah kalamullah. Yang terkandung di dalamnya adalah perkara yang benar, perkara yang betul. Hak wajib kita beriman itu adalah kalamullah. Hak wajib kita beriman Taurat, Injil, hak asal, bukan Taurat Injil yang ada sekarang. Sebab orang Yahudi Nasara, dia mengetahui orang Islam beriman dengan Taurat dan Injil, jadi dia ingat ke kita beriman Taurat Injil yang ada pada tangan mereka sekarang. Taurat Injil yang sebenar sudah tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Bukan sekarang. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik rasul, sudah tidak ada Taurat Injil yang asal. Yang kita beriman dengan kitab termasuk Taurat dan Injil. Taurat Injil hak kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Taurat Injil yang diubah, yang direka pula di kalangan orang alim Yahudi dan Nasara. Itu bukan kalamullah, itu adalah
hak diubah oleh manusia jadi hak manusia dah tu nya. Hak tu tak ada kaitan dengan rukun iman kita. Kita bebas nak taruh Injil hak asal kalamullah. Yang mana beriman dengan kitab ini bukan hanya beriman dengan Taurat, Injil, Zabur dan Quran sahaja. Kita beriman dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman secara ijmal. Beriman secara satu-satu Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu kita beriman secara tafsil, secara satu-satu. Kemudian yang mana kita beramal adalah dengan Al-Quran kalamullah, yang mana dalam kitab-kitab yang terdahulunya hukum hakamnya telah dinasahkan, telah dibatalkan. Kita beriman dengan bahawa Taurat, Injil asal adalah kalamullah. Setakat je lah hukum hakamnya telah dinasahkan. Ini hak rukun iman yang ketiga. Dan sekalian rasul-rasulnya, engkau beriman akan sekalian rasul-rasulnya, rasul-rasul yang dipilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan rasul-rasul sekalian, rasul-rasul yang mana sekarang rasul-rasul ni ramai. Kita berimanlah kesemuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita beriman secara tafsil, secara terperinci seorang-seorang adalah rasul 25 orang yang namanya tercatat di dalam Al-Quran. Hak nama rasul 25 orang yang namanya tercatat di dalam Al-Quran, dia jadi perkara agama yang diketahui secara mudah. Dipanggil perkara agama yang maklumun fid dini bid darurah, dipanggil perkara yang diketahui pada agama secara mudah, secara tak ngaji banyak pun tahu. Hak Rasul 25 ni adalah Rasulullah. Sebab apa? Termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara mudah, sebab Rasul 25 ni jelas nyata disebut dalam Al-Quran. Jadi Rasul 25 ni perkara hak mudah lah. Perkara yang latah dia panggil, perkara yang sahur sangat. Yang mana takrif iman terdahulu beriman dengan sekalian perkara agama yang diketahui secara mudah, secara latah, secara sahur. Maknanya tak ngaji banyak sangat pun boleh tahu hak ni perkara agama yang datang daripada Allah. Sekalian perkara agama sebahagiannya yang besar-besar. Kita buat perbandingannya. Kalau besar-besar ni tak nanti pergi dekat, jauh pun nampak dah. Jadi perkara latah-latah ni tak nanti ngaji banyak, ngaji sikit-sikit tahu dah ini perkara agama yang datang daripada Allah. Ada perkara agama yang agak kecil-kecil sikit. Agak kecil-kecil ni mana kita kena duduk dekat baru nampak. Jadi begitu jugalah perkara agama ni ada halu-halu, hak tu kena ngaji lebih sikit, kena ngaji banyak sikit, barulah kita tahu hak ni pun hak perkara agama yang Rasul bawa. Jadi hak tarikh imam terdahulu beriman dengan sekalian perkara agama yang diketahui secara latah. Hak besar-besar ni, hak kecil-kecil itu tiba-tiba kita tak tahu itu perkara agama, kita pun tak percayalah, kita pun tak beriman lah. Dah kita pun tak tahu perkara tu. Macam mana nak percaya itu perkara agama, nak beriman itu perkara agama, imannya tak batal tu. Hak kita nak kena percaya ni perkara agama yang dipanggil perkara agama yang maklumun fid dini bid darurah, yang diketahui pada agama secara mudah, secara latah. Termasuk hak Rasul 25 tu dikira perkara agama yang mudah sangat. Memang orang tahu, orang kenal Rasul 25 ni. Sebab apa gitu? Dalam Quran kan sebut kan.
Hak Rasul 25 ni takkan payah nak tahunya. Ini benda besar ni, benda orang tahu belaka. Jadi hak Rasul 25 ni wajib beriman seorang. Hak ramai Rasul tu, hak tu beriman cara kasar sudahlah. Cara ijma' ramai Rasul-Rasul yang dipilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je secara ijma'. Hak secara seorang-seorangnya hak Rasul 25, sebab Rasul 25 ni hak besar, hak perkara hak mudah. Sebab namanya tercatat di dalam Al-Quran. Guana kita hak Rasul 25 ni. Itu perkara diketahui secara mudah-mudah ke kena ngaji banyak baru kenal Rasul 25. Hak Rasul 25 ni Adam, Nuh, Soleh tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasul 25 ni kita tahu ini adalah Rasulullah. Kita tahu tu secara mudah-mudah je ke ataupun kena ngaji banyak juga. Secara mudah-mudah je tau. Sebab apa cara mudah-mudah? Sebab kita ngaji Quran sama. Bila kita ngaji Quran sama, jumpa sama Rasul di Quran. Gitu. Dan sekarang ni betul lah hak Rasul 25 ni memang kita kenal seorang-seorang. Kenal dan beriman seorang-seorang ni bukan nanti nak kena ngapa. Nak kena ngapa orang tua parok lah. Nak ngapa susun dak lepas orang tua ni. Dan makna apa kenal dan beriman seorang-seorang Rasul 25 dengan makna didatangkan satu nama. Rasulullah, kita beriman. Itu kenal dah tu, beriman dah. Syuaib Rasulullah, dan kita beriman Syuaib adalah Rasulullah. Kita kenal. Zakaria Rasulullah. Ilyasa Rasulullah. Zulkifli Rasulullah. Lut Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ilyasa kita kenal dan kita beriman. Ilyasa Rasulullah. Tu panggil beriman seorang-seorang lah tu. Dia tak nanti kata nak kena ngapa susung gitu. Kalau ngapa lagi molek. Tapi orang ngapa ni budak-budak lah baru jadi. Dia kadang-kadang buat lagu nasyid sikit. Baru jadi. Tapi kalau kita tanya tengah, dia duduk ngapa buat lagu tu, kita tanya tengah, dia tak boleh jawab sekarang. Dia kena buat lagu semula daripada awal. Ada. Kalau nisbah kita orang tua, tak luluh. Tak kenal. Tak kenal kan orang siapa boleh buat lagu. Dia ngapa mulut, dia tak kenal seorang-seorang. Kalau dia kenal seorang-seorang, kenapa dia nak mula daripada Adam semula? Kita tanya tengah, dia nak kena mula daripada Adam, Nuh, Soleh semula ni. Jumpa tengah tu. Ya, ada. Kalau kita ni sebagai tua tak luluh gitu. Sebab apa? Tak kenal orang panggil. Walaupun dia pandai buat lagu sekalipun. Kita orang tua buat lagu memang tak ada lah. Suruh bilang seorang-seorang. Sekali bilang tak cukup. Suruh bilang yang kedua lagi tak cukup. Betul? Dia tak syarat lah. Mana bila didatangkan satu nama, kita pun kenal dan beriman ianya adalah Rasulullah. Jadi kita kira hak Rasul 25 ni memang diketahui secara mudah, secara latah, secara tak payah ngaji banyak. Sebab apa? Sebabnya nama jelas nyata disebut dalam Al-Quran. Sebab apa jadi kita kenal seorang-seorang tu dengan cara mudah je? Sebab kita khatam Quran sama gitu. Bila kita ngaji Quran khatam, jumpa sama nama Rasul dalam Al-Quran. Gitu. Gamak-gamak. Jumpa dalam Quran lah. Jadi kenal. Ke jumpa dalam Quran kemudian. Hak ngapa dalam kitab dulu. Ngapa dalam kitab dulu, lepas tu ngaji Quran, jumpalah tengah tu. Gitu. Ataupun memang kita kenal Rasul 25 ni kerana kita ngaji Quran sama gitu. Nama dalam Quran ni banyak ni. Firaun pun ada dalam Quran. Kan Firaun bahan Rasul juga kan. Zulkarnain, Luqman dalam Quran. Hak mana Rasul? Hak mana bukan Rasul? Bukan nama dalam Quran bukan hanya 25 je. Hak nama orang dalam Quran ni bukan hanya nama Rasul je. Hak nama orang Quran je.
Ya, nama Abu Lahab pun ada dalam Quran. Kan? Bahagia Rasul juga kan. Jadi nak tanya, jadi kita boleh kenal. Memang kita kenal Rasul 25 secara mudah-mudah kita kata. Kita kenal tu direct dengan Quran ataupun kita ngapa kok luar dalam kitab-kitab karangan ulama. Kita kenal daripada nama Rasul yang disusun dalam kitab-kitab ulama. Kita pun baca semua situ. Hak kita ngaji Quran tu kemudian lepas ngaji Quran jumpalah Musa, Isa contohnya. Jumpa ketika kita mengaji. Tapi masa kita mengaji Quran tu Rasul pun memang kita kenal dah. Maknanya kita kenal Rasul 25 bukan kerana kita baca Quran. Ini cerita orang baca Quran. Orang yang tak pernah baca Quran. Nak jumpa mana Rasul 25? Kalau nak kena tunggu jasa baca Quran. Ni mari daripada ulama ambil nama Rasul dalam Al-Quran, bubuh kat luar, kita ambil kat luar. Kemudian kita ngaji Quran pula, jumpa pula dalam Quran. Mana kalau orang jenis tak pandai nak ngaji Quran, dia tak baca pun, dia beriman dah dengan Rasul yang namanya tercatat di dalam Al-Quran, walaupun dia tak pandai baca Quran. Ni mari mana ni jasa ulama. Ambil nama Rasul dalam Quran, bubuh dalam kitab. We kena kok ni, kok kitab. Tapi ulama susun dalam kitab Adam, Nuh, Saleh, itu bukan sistem Quran. Susun gitu. Tapi walaupun bukan sistem Quran, tetapi ambil mana nama Rasul 25 ni, Quran lah. Sama juga dengan, saya biasa buat contoh dengan kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 bukan sistem Quran. Tetapi hak sifat-sifat Allah, hak dalam kitab, hak ulama susun ni, ambil mana sifat Allah tu? Ambil dia Quran lah. Dah kalau ambil dia Quran, apa dah direct pada Quran? Dah bukan semua orang baca Quran. Orang baca Quran bukan semua orang reti apa yang Quran kata. Macam mana kita nak berpegang dengan akidah yang tercatat di dalam Al-Quran kalau kita walaupun baca Quran kita tidak memahami pun Quran kata apa. Jadi ulama pun ambil akidah Al-Quran, bubuh kat luar, susun kat luar, wujud, kidam, bakar. Itu kaedah yang disusun oleh ulama, bukan kaedah Quran, kaedah susunan. Tapi isi sifat tu itu adalah akidah Al-Quran. Gitu je lah. Tetapi apabila dah kita pandai dah kaedah sifat 20, kemudian kita mengaji Quran secara mendalami, kita ambil akidah kepada sumber asal. Sama juga kita kenal dah Rasul 25 ni, bukan kita mengaji Quran pula kita kenal Rasul 25 kerana kita jumpa semua Rasul 25 ni hak dalam ayat Quran, hak kita duk baca semua. Tapi bukan semua orang sampai tahap tu. Jadi ulama ambil Al-Quran, bubuh kat luar. Kita pun kenal lah Rasul 25. Yang wajib kita beriman seorang-seorang. Itu jasa ulama menyusun kaedah je. Ulama tak boleh reka isi agama. Kalau ulama reka, itu bukan agama. Tetapi ilmu agama yang sampai kepada kita kebanyakannya yang disusun oleh ulama. Disusun oleh ulama belaka. Kitab-kitab tafsir ulama yang susun. Kitab-kitab hadis ulama yang susun. Ulama yang susun. Kitab-kitab hadis dia datangkan bab ulama yang buat. Nabi tak ada ajar. Hari ni nak baca bab ikhlas, ada ulama yang susun. Ulama tauhid pula susun bab tauhid dalam kitab tauhid. Ulama belaka susun tu. Bab fiqh pula ulama buh dalam kitab fiqh. Bab tasawuf pula ulama buh dalam kitab tasawuf. Semua ilmu agama sampai kepada kita adalah susunan ulama-ulama muktabar warasatul anbiya. Tetapi isinya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah sistem sahaja. Ni kadang-kadang ada orang ni tambah kitab-kitab Tambah kitab-kitab. Dia kata masa Nabi dulu tak ada kitab-kitab
Dia tak faham no tu. Tambah kitab. Bab masa Nabi tak ada kitab. Turun satu ayat beramal. Nabi bersabda beramal. Turun satu ayat beramal. Nabi bersabda beramal. Tak ada kitab. Lepas tu dia pun tambah kitab. Lepas tu jumpa satu amal satu. Jumpa satu amal satu, dia kata hak macam Nabi. Turun satu ayat beramal. Turun satu ayat beramal. Nabi bersabda beramal. Tak ada kitab-kitab. Maka tak payah kitab-kitab, dia kata. Kitab tak payah. Buku dia tak apa. Buku dia tak apa pula. Ni jahil agama dia panggil. Jahil sangat-sangat dalam agama. Jumpa satu amal satu. Jumpa satu amal satu. Dia jumpa satu, kalau tak ngaji nak pergi mana? Kalau nak belajar kena ada kitab. Bukan kata orang mengajar mari duduk congok, dia pun baca, dia pun ceramah sendiri. Mana ambilan dianya? Bila ada kitab, ambilan dalam kitab. Kitab karangan siapa? Ulama-ulama muktabar. Hak ada silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada guru pada guru pada guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kita kata ilmu hak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kena ada kitab. Dia kata masa Nabi tak ada kitab. Masa Nabi tak ada lah susunan kitab tu. Susunan kitab agama, boleh kata kesemuanya adalah susunan ulama-ulama muktabar untuk memudahkan kita. Tapi hak ada dalam kitab semuanya adalah sumber Al-Quran dan hadis. Hadis termasuk hak nama Rasul 25 kitab, itulah nama Rasul hak tercatat di dalam Al-Quran. Jadi nak ceritanya, kita jadi boleh kenal Rasul 25 ni jak budak lagi, walaupun masa budak kita tak pandai lagi ngaji Quran ni. Masa budak tak pandai ngaji Quran, tapi Rasul 25 kita kenal dah. Bukan kata daripada budak tak pandang ngaji Quran, pak tua tak pandang ngaji Quran, tapi kenal Rasul 25 tu. Kita beriman dengan Rasul 25 secara seorang-seorang. Itu beriman dengan Rasul, dan kita beriman pula Rasul ada di kalangan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul ni bukan boleh diminta-minta, didoa-doakan, tidak. Rasul ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pilihan Allah, pastilah di kalangan manusia yang terpilih, yang terbaik, di kalangan manusia yang kamal basyari, sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan, Rasul adalah manusia, tapi manusia yang terbaik, manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Itu beriman dengan Rasul. Hak kita wajib beriman sifat Rasul secara tafsirnya, barulah keluar sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi sifat terbaik di Rasul bukan hanya 4 sifat sahaja. Hak lain-lain tu kita beriman secara ijmal. Kemudian dalam susunan rukun iman, beriman kepada Rasul duduk nombor 4. Beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan Rasul. Rasul duduk nombor 4. Yang mana terdahulu saya sudah sebut berulang kali, asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Itu asas kepada rukun iman. Tetapi kenapa beriman kepada Rasulnya duduk nombor 4? Yang mana susunan ni hak Nabi sendiri susun. Maka ulama berpandangan bahawa disusunkan selepas daripada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian disusuli kitab, disusuli Rasul. Dipanggil apa ni? Dipanggil naqra'i litartibil waqi', dipanggil naqra'i susunan turutan waqi' yang mana agama diturunkan kepada manusia ni. Mana Allah Ta'ala utuskan malaikat dengan kitab kepada Rasul. Allah Ta'ala utuskan malaikat dengan kitab kepada Rasul. Li'annahu Ta'ala arsala al-malaka bil kitabi ila rusul. Allah Ta'ala mengutus Allah akan malaikat dengan kitab kepada Rasul. Jadi beriman pada Allah, beriman pada malaikat,
beriman kepada kitab dan beriman kepada Rasul. Tapi asasnya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Apabila kita beriman kepada Allah dan Rasul, pastilah kita beriman dengan malaikat. Sebab malaikat dicerita oleh Rasul. Pasti kita beriman dengan kitab. Sebab kitab dibawa oleh Rasul. Pasti kita beriman dengan hari kemudian. Sebab hari kemudian dicerita oleh Rasul. Jadi rukun iman yang lain masuk di bawah beriman kepada Rasul. Sehingga kan beriman kepada Allah pun masuk di bawah beriman kepada Rasul. Sebab apa? Mari mana kita jadi beriman dengan Allah? Mari daripada Rasul yang bawa. Kita beriman dengan Allah ni sendiri pun mari daripada ceritaan yang dibawa oleh Rasul. Sebab tu dalam mazhab Maliki, hina Rasul, taubahnya sudah tertutup, tidak lagi diterima. Hina Rasul, mazhab Maliki, dia nak bertaubah kembali, hina Rasul, jadi kafir, murtad, batal Islam dia nazabillah. Dia pun nak bertaubat kembali, sudah tidak ada peluang. Maknanya apa? Kena bunuh semata-mata. Itu mazhab Maliki. Sebab apabila hina je Rasul, tak ada agama. Tak ada dah. Hina Rasul je, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah, nak ambil mana lagi kalau Rasul tu kita hina dah? Nak ambil mana lagi beriman kepada Allah kalau Rasul kita teruk buang? Sebab kita nak beriman kepada Allah ni, mari daripada beriman kepada Rasul. Sebab tu mazhab Maliki tidak ada. Hina Rasul je, sudah tutup. Itu mazhab Maliki lah. Mazhab Syafi'i kita masih lagi diterima taubahnya selepas daripada kembali mengucap 2 kalimah syahadah. Mazhab Maliki tidak. Waktu hak macam Salman Rushdie tu. Walaupun dia kata dia sudah bertaubat, orang cari semacam. Dia terpaksa duduk dalam sembunyi, berpindah randa sama-sama. Akhirnya kehidupan dia huru-hara. Kalau berkahwin pun tak kekal lama. Sebab orang puang tak ambuh kahwin dengan dia, sebab kena pindah randa, duduk dan kena sembunyi sama. Jadi siapa nak menikah gitu? Tak bebas lah maknanya. Dia kata dia sudah bertaubat, tak jadi apa juga. Orang cari juga. Ni orang ni pengajaran. Hina Rasul, mazhab Maliki tak ada dah. Dia kata bertaubat, tak ada. Mu tetap kafir, bunuh juga. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i masih lagi ada peluang mengucap 2 kalimah syahadah, bertaubat, diterima kembali sebagai orang Islam. Jadi bukan kata hak malaikat, kitab, rukun yang lain, beriman pada Allah pun masuk di bawah beriman kepada Rasul. Bila? Sebab itulah dalam penekanan, kalau orang tua lah, dia tekan sangat hak akidah 50 tu. Akidah 50. Aqaidul iman, tambatan iman yang 50. Orang tua-tua lah. Selagi dok kemas sini, selagi dok kejap pegang di akidah 50 ni, mayabang pun dok pakar, orang tua kata. Mayabang tuan dok terima. Mana tambatan iman yang 50? Hak berkait dengan sifat Allah dan berkait dengan sifat Rasul. Kena beriman waktu dulu, barulah semayang puasanya sah. Kalau hanya beriman dengan Allah dan Rasul, belum cukup lagi 6 rukun iman. Macam mana kata semayang puasa diterima? Sebab nak sah iman, kena beriman dengan ke-6 rukun iman. Baru dia panggil beriman, barulah solat puasanya diterima. Kalau hanya berpegang dengan tambatan iman yang 50, itu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul sahaja. Baru 2 rukun daripada 6 rukun. Dikira bila dah beriman dengan Rasul, pasti beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa datang. Rasul cerita tak malaikat, cerita, pasti beriman. Tiba-tiba dengan malaikatnya tak beriman, tak beriman dengan Rasul tu.
dan tidak beriman dengan Allah. Sebab malaikat Rasul cerita wahyu daripada Allah. Jadi hak lain tu semua masuk di bawah beriman kepada Rasul. Tu kata 50 akidah tu. Jadi asas kepada iman, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Yang asas Islam terdahulunya 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Bila kita naik penyaksian Allah jua Tuhan, kena kenal Allah untuk beriman dengan Allah. Bila kita naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah, kena kenal Rasul untuk beriman dengan Rasul. Daripada 2 kalimah syahadah ni lah pergi kepada sifat Allah, sifat Rasul. Walaupun 2 kalimah syahadah itu bahagian Islam. Sifat Allah, sifat Rasul itu bahagian iman. Apa kaitannya? Dalam agama kita tidak asingkan antara Islam, iman dan ihsan. Dalam agama tidak diasingkan. Cuma diasingkan dari segi dia punya pengertian sahaja. Diasing dari segi pengertian. Sebab itulah dalam kaedah sifat 20 cerita bab iman dimulai dengan, dan kita tak ada lah salah satu kitab yang lain, dimulai dengan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah itu bahagian Islam. Dimulakan dengan syahadah. Oleh cerita sifat Allah, sifat Rasul, dinutup pula sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung di bawah pengertian 2 kalimah syahadah. Permulaan 2 kalimah syahadah, di akhir kita 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab berkait antara asas Islam 2 kalimah syahadah, asas beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Mana apa Islam dan iman tak cerah tanggah. Begitu juga dengan ihsan tak cerah tanggah. Baru dia panggil orang beragama yang sebenar. Dan akan hari qiyamah. Mana beriman dengan hari qiyamah, hari kesudahan, hari akhirat. Dia dalam hadis itu wal yaumil akhir. Terjemahannya dan akan hari qiyamah. Hari akhir ni yakni hari qiyamah lah. Hari akhir. Sebab apa? Sebab lepas daripada qiyamah sudah tidak ada hari lagi dah. Qiyamah adalah akhir hari dunia. Sebab tu diterjemah dengan hari qiyamah. Jadi beriman dengan hari qiyamah ni, beriman dengan berlakunya qiyamah, tiup sangkakala yang pertama, dan beriman dengan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali sampailah kepada beriman dengan syurga dan neraka. Sebab hari akhir, wal yaumil akhir, hari akhir ni pandangan yang muktamaknya hari akhir, wal yaumil akhir, hari akhirnya adalah mula daripada waktu dihimpun di padang mahsyar. Setengah pandangan mengatakan mula daripada tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian jasad daripada kubur. Tiup sangkakala yang pertama, hancur langit dan bumi. Kemudian senggangnya 40 tahun, tiup sangkakala yang kedua. Jadi setengah pandangan wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, bermula daripada beriman dengan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Kemudian dihimpun di mahsyar. Beriman dengan hasyar dan nasyar dipanggil. Beriman dengan nasyar dan hasyar. Nasyar ni al-ba', dibangkitkan kembali daripada kubur. Hasyar ni dihalau dan dihimpun di tempat mauqif, dia panggil tempat berhimpun yang kita kenal dengan mahsyar. Mahsyar tu tempat berhimpun lah. Kalau sebut kata mauqif, kita tak je dengar. Kalau sebut kata mahsyar, kita je dengar lah. Itu beriman dengan nasyar dan hasyar. Nasyar ni dibangkitkan kembali daripada kubur lepas tiup sangkakala yang kedua. Setengah pandangan
Hari akhir bermula daripada hari mati seseorang. Bermula daripada hari mati seseorang, beriman dengan barzah, beriman dengan persoalan barzah, dan beriman dengan nikmat dan seksaan yang ada di alam barzah. Itu beriman dengan hari akhir. Beriman dengan barzah, persoalan barzah, kemudian nikmat dan juga azab, seksaan di alam barzah. Kemudian beriman dengan tiup sangkakala yang pertama, kemudian tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar. Kemudian beriman dengan asy-syafa'atul uzma ataupun asy-syafa'atul kubra, syafaat besar dari Nabi SAW fi fasl qada, pada nak kerakih lah. Itu syafaat besar dia panggil. Syafaat kecil-kecil lain itu rasul-rasul lain ada lah. Rasul-rasul lain ada syafaat kecil, orang yang mati syahid, itu banyak syafaat kecil. Tapi asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaat besar pada memulakan pembicaraan adalah bilik Nabi SAW. Itu panjang cerita di mahsyarnya macam mana. Apabila tak tahan dah dengan azab seksaan di mahsyar, maka Allah Ta'ala pun capok ke dalam hati orang-orang yang fasik, orang kafir, orang fasik. Biarlah, bicaralah bicara. Ni tak tahan dah mahsyar ni. Allah Ta'ala capok di hati orang kafir, orang fasik ni. Mari mikir nak cari Rasul lah, supaya Rasul minta dengan Tuhan lah. Kiralah tak tahan dah keseksaan mahsyar. Kalau kira masuk neraka pun neraka lah. Pada ingat ke neraka ni ingat ada mahsyar orang kali. Jadi jumpa satu-satu rasul hak nafsi itulah, diri aku. Nak jumpa satu-satu rasul ni 1000 tahun pula baru jumpa, carinya. Itu panjang. Lepas daripada asy-syafa'atul uzma barulah hisab. Kita beriman dengan hisab kira bicara. Kemudian beriman dengan mizan, timbang amalan. Ada mengatakan timbang catatan amalan, diletak catatan kebajikan sebelah, catatan kejahatan sebelah. Setengah pandangan mengatakan bukan ditimbang catatan amalan, ditimbang amalan tu sendiri. Timbang bukan catatan amalan setengah pandangan, timbang amalan tu sendiri. Amalan baik dijisimkan, di Allah Ta'ala jadikan macam satu jisim, satu lembaga yang terang, yang bercahaya. Kemudian amalan jahat pula dijisimkan dengan jisim yang gelap gelemat. Maka amalan itulah akan ditimbang, sama ada berat sebelah kebaikan ataupun berat sebelah kejahatan. Dia ada dua pandangan. Sama ada timbang amalan yang dijisimkan oleh Allah untuk ditimbang, ataupun timbang akan suratan kertas amalan yang dicatat oleh malaikat. Kemudian apabila berat sebelah kebaikan, sebelah kanan, khilaf ulama pula, berat ni maka congek jadi rendah sebagaimana timbang atas dunia, ataupun bila berat amalan kebajikan maka naiklah hak kanan hak kebaikan sebab berat hak dia. Jadi bercaruh dengan atas dunia kita. Atas dunia kita kalau berat gak, turun ke bawah lah. Hak jahat ringan, naiklah ke atas lah. Dia setara pandangan tak sama. Ini bukan timbang atas dunia ni. Hak mana hak berat, hak kebaikan, hak berat lah naik. Ada. Dah banyak kan, dia berat, hak dia lah naik. Tu dua pandangan pula. Tu forok lah, forok dah bahagian pegangan. Khilaf ulama. Berat sebelah kebaikan sama ada neraca tu naik turun ke sebab dah diberat, ataupun dah banyak naiklah benda banyak kan. Jadi tak sama dengan atas dunia lah kalau berat jadi naik. Kemudian beriman dengan telaga Haud. Telaga Nabi SAW. Telaga Kausar tu dalam syurga. Telaga Haud ni air daripada Kausar, tapi bukan dalam syurga. Di mana kau letak telaga Haud? Setengah pandangan sebelum meniti tiang sirat, setengah pandangan selepas meniti tiang sirat sebelum masuk syurga. Itu ada dua pandangan. Ada pandangan ada dua. Sebelum tiang sirat,
selepas titiang sirat. Itu ada dua pandangan. Sebab ada orang yang kafir nak pergi juga jember di Telaga Haut ni, dihalau oleh malaikat. Jadi mana orang kafir ada lagi? Kalau Telaga Haut tu berada sebelum masuk syurga, selepas titiang sirat orang kafir tak ada dah. Ini dia khilaf pandangan pula. Telaga Haut ni sebelum titiang sirat ataupun selepas titiang sirat. Apabila minum Telaga Haut, maka ahli syurga tidak akan dahaga selama-lamanya. Lepas tu minum dalam syurga hanyalah bernikmat semata-mata. Kemudian beriman dengan titiang sirat, beriman dengan syurga dan neraka, itu masuk di bawah beriman dengan hari kemudian. Dan percaya engkau dengan qadarnya, qadar Allah, baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.